Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini kita sudah sampai kepada 17 hari bulan Ramadan. Malam ni malam 18. Hari ini dah 17. Mana 17 hari dah kita puasa. Tak lama lagi kita akan menyambut hari raya. Ya. Kalau mau lagi 12 hari lagi je lagi. Kita tengah mikir ni. Mikirkan baju baru. Mikirkan kasut baru. Mikirkan kesikar baru, motor baru, tokar baru. Anda ada orang anak dia teman anda ada? Dapat isteri baru, insyaAllah. Ada doa daripada isteri sekali? Tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat di zaman Rasulullah, mereka bila dekat nak raya macam ni, mereka sedih. Ada yang menangis, ada yang mengabak. Tahu ke mengabak? Ada yang meraung. Kenapa? Kerana fadilat-fadilat Ramadan tu dah nak habis. Bulan ini bulan Allah datangkan berbagai-bagai bentuk fadilat, berbagai-bagai bentuk nikmat, berbagai-bagai bentuk keutamaan. Janji jangan buat dosa lah di bulan Ramadan ni. Jangan buat dosa lah. Asal dia tak berdosa, dia merupakan pahala. Tidur dapat pahala, diam dapat pahala,
Kalau mau beramal diganda-gandakan lagi pahala. Doanya dimakbulkan. Dosa-dosanya diampunkan. Siapa tanda angkat tangan? Nah, di bulan Ramadan ini tidur dikira sebagai ibadah. Naumu shaimi ibadatun. Tidur seorang orang puasa itu dikira sebagai ibadah. Macam orang selawat, macam orang baca Quran, macam orang zikir. Ya, macam orang semayang. Padahal dia mengeluh. Bui-bui keluar air basi keluar katanya. Macam dapat pahala tu, ibadah. Diamnya seperti orang tasbih, diam aja. Samtuhu tasbihun, dan diamnya macam orang tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalannya diganda-gandakan lagi pahalanya. Tuan-tuan dan puan-puan, di bulan Ramadan ni kita buat amalan yang sunat, dapat pahala apa? Pahala wajib. Ya, kita sembahyang sunat tadi yang tarawih tadi. Dapat pahala macam sembahyang wajib. Mana besar pahalanya tuan-tuan? Pahala wajib ke pahala sunat? Sekali lagi, mana besar pahalanya? Pahala wajib. Padahal kita buat yang sunat, besar pahalanya. Siapa buat benda wajib, macam menuntut ilmu petang malam ni, dia digandakan 70 kali ganda. 70 kali ganda pahalanya. Siapa tanda angkat tangan, saya nak angkat gambar. Mana orang tanda? 70 kali ganda. Itulah yang berlaku di bulan Ramadan. Dan malam ini kita dah sampai kepada malam 18 bulan Ramadan. 17 Ramadan itu banyak perkara-perkara besar yang berlaku dalam sejarah Islam. Di antaranya yang paling masyhur pada 17 Ramadan ini, turunnya Al-Quranul Karim. Selain itu, berlaku peperangan yang besar. Perang apa? Perang Badar. Badar Al-Kubra namanya. Itu pada 17 bulan Ramadan. Tapi malam ni tak ada nak cerita Perang Badar. Cerita tentang Quran. Ya, Quran diturunkan Allah Ta'ala pada 17 Ramadan. Itu kita menyambut nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Allah dah khabar dalam Quran pada khabar. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan adalah bulan yang turunnya Al-Quran untuk menjadi petunjuk kepada manusia, supaya kita tahu ya apa patut buat, apa patut jangan buat. Wa bayyinatin minal huda, yang memberi kenyataan tentang petunjuk-petunjuk yang apa, kenyataan yang nyata dalam petunjuk-petunjuk yang Allah bagi pada kita itu. Wal furqan, furqan itu artinya membezakan antara yang hak dengan yang batil. Membezakan antara yang betul dengan yang tak betul. Itu turun Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ialah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Last sekali Quran. Sebelum Quran ada lagi kitab-kitab sebelum itu. Kerana kitab yang Allah turunkan itu semuanya ada berapa buah? Ya Allah, berapa buah? 114 buah. Nah, 114 buah. Yang berjenama ada 4. Yang tak ada jenama 110. Sebelum turunnya Quran ni. Nah, mula-mula diturunkan kepada Nabi Adam 10 buah. Diturunkan pula kepada Nabi Syis 50 buah. Itu tak ada jenama. Helayan-helayan. Macam surat-surat perkelilingan aja. 50 buah. Kemudian diberi pula kepada Nabi Idris 30 buah. Dah berapa? 10 campur 50 campur 30. Berapa? Wah, tidak mengaji matematik ke tu? Berapa? 10 campur 50 campur 30. Berapa? 90.
10 lagi diturunkan, 10 lagi helayan-helayan tu diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Berapa? 10 lagi diturunkan kepada Nabi Musa selain daripada kitab Taurat. Ada 10 lagi. 100 yang 10 berapa? 110. Yang 4 tu satu-satu. Tu dia ada jenama. Turun kepada Nabi Musa satu kitab namanya apa? Taurat. Dalam bahasa Qibti. Mana bunyi bahasa Qibti saya tak tahu. Tapi saya tahu nama aja. Bahasa Mesir tua ya. Bahasa Qibti. Kemudian diturunkan pula juga kepada Nabi Isa. Kitab namanya apa? Injil. Sebut betul-betul. Jangan Injil. Betul-betul. Injil. Apa dia? Apa dia? Tak dengar apa? Ni cakap orang pekak ni. Diturunkan kepada Nabi Isa AS. Namanya Injil. Kemudian diturunkan pula kepada Nabi Daud. Namanya Zabur. Dan diturun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Quran. Nah, itu yang bakal Al-Quran tadi ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semuanya 114 buah. Yang lain-lain tu, yang 113 buah lagi tu tak wajib kita belajar. Tak wajib kita ngaji dia. Nak baca pun tak wajib. Yang wajib kita kena yakin saja bahawa itu adalah kalam Allah, diturun kepada rasul-rasul dan nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak wajib belajar ya. Jangan pergi benar nak pergi ke Jerusalem nak belajar Injil, penting kan tak? Yang kata kita juga nak pergi ke Mesir nak belajar Taurat, jangan. Tak payah. Tak wajib. Cuma kita kena yakin bahawa Quran itu datang dari Allah Ta'ala. Bukan Quran kita itu. Datang dari Allah Ta'ala untuk nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Cukuplah percaya itu aja. Ini rukun iman itu tuan. Tapi Quran kena belajar. Belajar apa? Pertama belajar membacanya. Malang lah kau dah umur 60, 70 baca Quran tak erti lagi. Tak tahu yang mana panjang, yang mana pendek, yang mana dengung, mana tak dengung, mana qalaqalah, mana tak ada qalaqalah. Malang lah kalau itu berlaku. Alif so tanya tak kenal lagi. Itu kalau ada jenis-jenis itu. Tapi sini tak ada lah. Kena belajar betul-betul Quran ni, membacanya. Dan baca tu pula mesti baca betul-betul. Ikut hukum. Jangan main cincai-cincai aja. Kerana Quran tu ada macam-macam hukum. Ada idgham, ada ikhfa, ada izhar, ada mak wajib muttasil, ada mak jaiz munfasil. Kena ikut hukum-hukumnya. Kena baca betul-betul. Bukan boleh lajak lantak-lantak begitu je tak boleh. Yang lain tak apa. Selawat tak apa. Walaupun tak ada ikut hukum. Selawat ada tak? Orang selawat tak ikut hukum? Banyak. Sallallahu ala Muhammad. Panjang nomatnya. Padahal mendel tamat kan mendel tamat. Mana panjang? Panjang apa ni? Artinya pendek je. Tapi selawat tak apa. Harus. Bukan wajib. Sallallahu alaihi wasallam. Panjang lam. Tak apa. Harus. Ini ada cerita kitab ni bukan saja reka-reka ya. Selawat tak apa. Marhaban lagi lah tu. Oh ya Allah. Ikut tajwid ke orang marhaban. Mana dia? Tuan guru orang marhaban banyak ni. Ini semua tuan guru marhaban. Okey, sana tu banyak tu.
Ha. Ikut tajwid kan? Ikut tajwid kan? Mana ikut tajwid? Ha? Mar. Panjang nomarnya. Padahal mirror datang mar tu pendek aja. Dan panjang nak. Marhaban. Ya hanu. Ada ya hanu. Mendatang. Mendatang hal. Patutnya ya nur. Ya nur tu wahai cahaya. Ha. Ya hanu. Ruhul ain. Hul pun dia. Ruhul aini marhaban. Mana ikut tajwid? Tak ngapa. Karena dalam Islam ni hiburan diharuskan. Boleh. Tak ada berdosa ya? Marhaban tak ngapa. Selawat tak ngapa. Quran no way. Mesti ikut hukumnya. Wabane tak apa. Wabane lagi teruk. Ya Allah. Mana ke tunggu wabane ni banyak mana? Mana ikut tajwid? Bantai aja. Ya, minallah. No horejo holeko hobero. Apa benda ya? No rejo apa? Kobero apa? Kita tengok dalam surah Zanir. Patutnya baca macam mana? Narju kubro. Narju tu harapan kami. Kubro tu yang besar. Tapi dapat orang obannya. No horejo holeko hobero. Tak apa. Ya, harus. Tidak berdosa. Ya. Harus tu yang dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tapi Quran tak boleh. Kena baca betul. Kena ikut hukum. Karena ini perintah Allah. Warattilil Quran tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Karena Quran itu macam-macam hukum ada situ. Ada idgham. Bila idgham itu kena dengung, ada yang dengung, ada yang tidak dengung. Ada idgham ma'al ghunnah kena dengung. Bila ada sabdu-sabdu, non sabdu itu kena dengung, mem sabdu itu kena dengung. Ada idgham bila ghunnah. Idgham kamil itu tak payah dengung. Kalau kita langgar hukum itu berdosa tau. Ramai orang dosa kerana dia salah baca. Patut dengung tak dengung. Bila dia mim bersabdu dengung, wajibul ghunnah, wajib dengung. Non bersabdu dengung, wajib dengung juga. Tapi ramai yang tak baca. Yang tak dengung, belajar gitu. Pasal tak belajar. Tak belajar, itu yang berlaku itu. Kemudian patut panjang, dipendekkannya. Berapa ramai orang yang baca khairul maghdubi alaihim waladdallin. Betul ke tu? Tak betul. Dha tu berapa harakat? Perempuan yang dalam tabi'ah berapa harakat? 6 harakat. Tidak sabdu lam tu namanya. Lin boleh 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat boleh. Kerana dia mad arab disukun. Tapi dhal mesti 6 harakat. Mad lazim kalimi musaqqal. 6 harakat. Kena belajar tajwid lah, belajar Tok Imam. Tok Imam bagi tajwid malam ni ya. Kena belajar. Jangan main belajar aja. Ini yang banyak salahnya. Wasal pun tidak, waqaf pun tidak. Patut wasal dia tak wasal. Patut waqaf dia tak waqaf. Contoh apa? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke tuan-tuan dan puan? Tak betul. Kalau nak waqaf tarik nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Baru betul. Kalau nak wasal, nak sambung, jangan matikan mem tu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baru betul ya. Itu Quran. Kerana itu perintah Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, apa yang terkandung dalam Quran itu?
Mula-mula wajib baca tu ya. Wajib belajar baca. Wajib pula belajar maknanya. Kena belajar maknanya. Itu tuan-tuan kalau tak dakwah, baca juga maknanya. Dah baca, seorang baca makna. Kalau dia baca begitu je, tak baca makna, serupa orang pandai nyanyi lagu Hindustan lah. Nyanyi pandai, makna tak tahu. Pandai nak nyanyi lagu Hindustan. Siapa tak tahu kita? Ini pandai nyanyi Hindustan tau. Tapi tak tahu mana. Ya, hujang geli kahir. Apa tu? Apa tu yang bang? Saya pun tak tahu. Cel meri sate, hai meri hati. Apa tu? Siapa yang tahu? Macam tu patut baca maknanya. Bila baca maknanya baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Itu namanya furqan. Hudan linnas wa bainatin huda wal furqan. Bagi petunjuk kepada manusia sebagai membezakan antara yang hak dengan yang batil. Baru kita tahu. Kita baca kita akan jumpa satu ayat. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Maksudnya apa? Kalau tak ikut Islam, tak terima dari Tuhan. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Semayang cara Islam, pakaian cara Islam, pendidikan cara Islam, keluarga cara Islam, lagi perniagaan cara Islam, akhlak cara Islam. Apa saja kita buat mesti ikut Islam. Baru terima Tuhan. Kalau tak terima Tuhan, dan akhirat besok orang tu akan digolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi ke mana? Tuan-tuan dan puan, orang rugi ke mana? Neraka siapa dah? Jadi kena ikut cara Islam. Kata Tuhan tak terima. Baru kita tahu. Kalau tak tahu makna, macam mana kita nak tahu? Dan apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu perintah Allah tu. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam itu ke semua, dalam semua perkara. Apa saja kena ikut cara Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut kata-kata syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia itu untuk kamu adalah musuh kamu yang nyata. Kena ikut cara Islam. Itu Quran ya. Alhamdulillah kita dapat satu kitab yang mengandungi semua aspek dalam kehidupan. Semua ada dalam Quran tu. Baik. Dah dekat setengah jam dah. Patutnya terkiraan setengah jam yang lebih. Sebagai penutup, apa perkara yang terkandung dalam Al-Quran tu? Kita nak baca tu. Apa benda yang ada dalam Quran tu? Yang pertama ada perintah. Apa perintah? Cakap Arabnya amar. Ada perintah. Suruh buat. Puasa ada perintah, semayang ada perintah, ada tak? Puasa ada tak perintahnya? Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah ya. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana diwajibkan kepada mereka-mereka sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu perintah. Sembahyang perintah juga. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Hendaklah kamu dirikan sembahyang dan keluarkan zakat dan sebagainya. Satu. Yang pertama perintah. Yang kedua larangan. Ada tak larangan dalam Quran? Apa kata Allah? Contoh satu aja. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Itu larangan. Artinya apa? Jangan kamu hampir dengan zina, kerana ia adalah perbuatan yang sangat keji dan jalan yang sangat jahat.
Dia bukan larang kita berzina, jangan hampir dengan zina. Dekat dengan zina tak boleh. Perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina, jangan. Itu larangan. Banyak lagi larangan yang lain ya. Apa? Larangannya. Dilarang kita. Wala taqulu ra'ina wa qul unzurna. Yang katakan ra'ina, katakan unzurna. Itu larangan. Wala taqrabas salata wa antum sukara. Jangan kamu hampir dengan sembahyang kalau kamu dalam keadaan mabuk. Itu larangan namanya. Yang kedua, yang ketiga janji baik. Adalah Quran menjadi yang baik-baik bagi orang beriman dan saleh. Adalah janji baik. Dipanggil wa'ad. Sebut wa'ad. Wa'anda. Wa'ad. Janji baik untuk orang yang beriman dan beramal saleh, dijanjikan baik. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 82. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Banyak ayat lain. Di antara ayat lain kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Surah Al-Baqarah juga ayat 19. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki dari buah-buahan, mereka bukan mengadu kepada Allah. Ini serupa yang kami dapat di dunia dulu. Di dunia kita makan royan, ini royan juga. Di dunia kita makan mutan juga. Serupa. Padahal hakikatnya serupa kan royan syurga dengan royan dunia. Tuan-tuan. Serupa kan? Pemutan dunia dengan pemutan syurga. Serupa ke lain? Lain. Royan dunia macam mana? Ada yang mangkok, ya ke tak? Ada yang bonyok, ya ke tak? Ada yang berulat, ya ke tak? Dan syurga macam mana? Semua tekan je. Lebih hebat daripada musangking ni. Syurga. Mana ada yang busuk-busuk di syurga? Semua cantik-cantik lagi, elok-elok lagi, sedap-sedap lagi. Ya. Itu biasanya. Nama serupa. Tapi hakikatnya tak serupa. Itu janji baik. Ada juga janji jahat. Bagi orang yang derhaka, janji jahat. Apa kata Allah? Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang kufur atau ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Apa nak? Masuk neraka. Neraka ada berapa tuan-tuan? Sekali lagi nak tanya ni. Neraka ada berapa? Sekali lagi. Tak ada suara ada mana kan? Atau takut nak jawab? Neraka ada berapa? 7. Yang pertama namanya Jahannam, yang kedua namanya Jahim, yang ketiga namanya Saqar, yang keempat namanya Sa'ir, yang kelima namanya Khutamah, yang keenam namanya Hawiyah, yang ketujuh namanya Lazah. Mana dah? Pilihlah mana dah 7 tu. Mana yang tak nak ya? Itu janji jahat. Ancaman bagi dalam Quran tu ada ancaman. Kamu kufur dan maksiat, kamu akan masuk neraka. Itu yang keempat. Yang kelima ada khabar. Apa arti khabar? Ada cerita-cerita dalam Quran. Ada tak cerita dalam Quran? Cerita apa? Fir'aun ada cerita tak? Namrud ada cerita tak? Ya? Macam-macam ceritanya. Apa?
Ratu Balqis, Nabi Sulaiman, ada cerita-cerita terpenggak khabar. Ini perkara-perkara yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita wajib mempelajari Al-Quran. Ya, syukurlah kita kerana kita dapat kitab yang lengkap. Dan dah khabar kepada kita bahawa Islam itu adalah agama yang lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu dan redha aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Jadi artinya Islam dah lengkap. Islam dah beres. Tak ada yang tak ada dalam Islam, semua ada. Lengkap tu, perfect. Islam is already perfect. There is no more room for improvement. Tak ada dimaju-maju lagi, tak boleh. No more room for alteration, tak boleh dipindah-pindah. No more room for modification, tak ada. Nak ubah-ubah. Kerana Islam itu dah lengkap. Kena ambil Islam yang seadanya tu. Itu Qurannya untuk kita ni. Ada panduan hidup kita. Apa saja dalam hidup ada terdapat dalam Al-Quran Karim. Jadi kita kena ikut Quran tu. Sebab dia jadi imam kita. Esok dalam kubur tu ditanya dia malaikat. Wa ma imamuka, dan apa imam kamu? Bukan siapa ya. Kalau siapa barulah kita tahu imam saya ialah Ahmad, imam saya ialah Jalut dan sebagainya. Ini siapa? Apa imam kamu? Al-Quran. Jawabnya Al-Quran imami. Alright. Itu tentang perkara yang berlaku pada 17 hari bulan Ramadan. Datangnya Al-Quran Karim sebagai panduan bagi kita, petunjuk bagi kita supaya kita ikut dia. Jadi tidaklah kita tersasar daripada kebenaran. Tak ada kita buat benda-benda yang Allah murka. Okey, cukup sekadar itu dah. Setengah jam lebih dah. Udah ke belum? Sebuah lah. Cuma ada kutang aja bila dah lain apa itu kira nak balik dah tu. Yang tak nak dengar apa dia terus balik, ada tak? Ada tak? Tak nak dengar terus balik? Ada. Saya dah putang aja. Sebab ke mana pergi saya tahu kan. Umur dah 82. Lagi sebulan 2 bulan lagi 82 lah. Itu Masihi tu. Bukan hijrah, kalau hijrah 85 86 tak tahu saya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan, dan saya mengucapkan terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan malam ini, dan mari kita sama-sama meneruskan puasa kita sehingga ke penghujung lagi kalau ada nyawa lah. Jadi kita jadikan puasa ini puasa yang terakhir bagi kita. Tahun depan belum tahu kita dapat berjumpa dengan puasa lagi. Siapa boleh garanti dia akan jumpa dengan puasa tahun depan? Angkat tangan. Nak angkat gambar mana orang ni? Siapa boleh? Dia jamin dia akan jumpa dengan puasa tahun depan. So make this your last Ramadan. Faham kerja komputer ni? Jadikan Ramadan ni Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan kita berjaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Hendak kata nak jadi orang takwa. Sekali lagi, hendak kata nak jadi orang takwa. Buat apa? Buat apa jadi orang takwa? Kopi boleh minum. Takwa buat apa? Anda mendapat jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu kita nak jadi orang takwa tu. Ada panjang lagi cerita yang mudah tu. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.